Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari ini, pada hari Selasa 29 Jun 2021. Yang dimuliakan para pelajar 5 Muslim yang dirahmati Allah, semoga terus sihat dan ceria. Baik, pada hari ini kita akan sambung PDPR kita pada mata pelajaran akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf. Kita sambung balik pelajaran kita yang lepas. Murid-murid boleh buka kitab muka surat 17. Kitab akhlak muka surat 17. Sebelum tu mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ni kita telah belajar ciri-ciri pemimpin yang baik, tanggungjawab pemimpin dan adab rakyat terhadap pemimpin. Sekarang kita masuk tajuk hikmah pemimpin yang bertanggungjawab 4.7. Apa maksudnya? Hikmah ni ialah kebaikan. Apa kebaikan jika pemimpin itu bertanggungjawab? Kalau pemimpin itu bertanggungjawab, apa dia akan dapat? Di antara hikmah pemimpin yang bertanggungjawab ialah: 1. Pemimpin yang prihatin terhadap kestabilan dan pembangunan negara. Jadi kalau pemimpin tu baik, dia akan dapat stabilkan ekonomi, stabilkan pembangunan. Pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, memupuk hubungan yang baik antara rakyat dan pemimpin. Yang kedua, memupuk hubungan yang baik antara rakyat dan pemimpin. Rakyat dengan pemimpin tu bagaikan aur dengan tebing. Baik, tak ada gaduh-gaduh. Yang ketiga, rakyat hidup aman dan harmoni. Rakyat dapat hidup dengan aman dan harmoni tanpa kucar-kacir. Yang keempat, pembangunan dalam negara dapat dilaksanakan dengan baik. Pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, faham. Nombor 5, dapat meninggikan imej negara di mata dunia. Orang negara lain nampak negara kita sebagai negara yang baik. Rakyatnya bersatu padu, pemimpinnya mantap. Nanti negara kita akan dipuji. Lagilah zaman sekarang, zaman teknologi, mudah. Ada Facebook, ada Instagram, boleh nampak dengan hanya di hujung jari sahaja. Dapat meninggikan imej negara di mata dunia. Dunia boleh nampak. Sekarang kita masuk pada muka surat 18. 4.8. Sekarang kita masuk implikasi tidak beradab terhadap pemimpin. Apa implikasi? Keburukan. Apakah keburukan yang kita dapat jika tidak beradab terhadap pemimpin? Apa keburukannya? Jom kita masuk. Apabila rakyat tidak beradab dan tidak mentaati pemimpinnya, maka banyak berlaku kepincangan. Kepincangan apa? Banyak berlaku kecacatan dan kerosakan. Antaranya ialah: 1. Berlaku perselisihan dan kucar-kacir. Nombor 1 akan berlaku pergaduhan, perselisihan dan kucar-kacir. Itulah nanti rakyat mengamuk. Itulah kucar-kacir. Yang kedua, dikenakan tindakan undang-undang. Kalau rakyat tidak beradab terhadap pemimpin, nanti akan dikenakan tindakan undang-undang.
sama ada dikenakan denda beribu-ribu ringgit ataupun dipenjara ataupun kedua-duanya sekali. Yang ketiga, pembangunan organisasi sukar dicapai. Jadi pembangunan organisasi tu tak boleh capai, matlamatnya tak sampai. Yang keempat, keamanan tergugat dan akhirnya akan musnah. Jadi dah tak aman lah. Keamanan tu tak ada. Tak jadi harmoni. Jika rakyat tidak beradab terhadap pemimpin. 5. Dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Ni lagi kita takut. Dimurkai ni apa maksudnya? Allah benci, Allah marah. Dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, faham implikasi apa keburukan yang kita dapat jika kita tidak beradab terhadap pemimpin. Sekarang kita masuk tajuk baru, pemimpin yang tidak wajib ditaati. Pemimpin ada ramai Jadi pemimpin macam mana yang kita tidak wajib untuk ikut, untuk kita tidak wajib taati. Di antara ciri-ciri pemimpin yang tidak wajib ditaati ialah 1. Pemimpin yang memerintah, menyuruh berbuat maksiat. Pemimpin tu suruh buat maksiat, suruh minum arak, suruh bunuh orang. Itu kita tak boleh nak ikut sebab dia suruh buat perkara maksiat. Jadi tidak wajib untuk ikut. Yang kedua, pemimpin yang zalim, melampaui batas atau tidak mempedulikan umat Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tuti'u amral musrifin. Surah Asy-Syu'ara ayat 151. Artinya, dan janganlah kamu taati perintah orang yang melampaui batas. Pemimpin yang melampaui batas tidak wajib untuk diikuti. Seperti dia tidak mempedulikan orang Islam. Orang Islam contohnya dia Palestin, dia tak pedulikan. Sekarang kita masuk pada muka surat 19. Pemimpin macam mana kita tidak wajib ikut? Yang ketiga, melanggar dengan pasti dan jelas hukum Allah Subhanahu Wa Taala, syariatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Surah Al-Baqarah 229. Artinya, dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kalau pemimpin tu melanggar syariat Allah, melanggar hukum Allah, jadi kita tidak wajib untuk mengikut pemimpin itu. Nombor 4, kufur, iaitu menyeleweng atau menyimpang, termasuk pengingkaran atau pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala dari segi akidah dan syariah. Pemimpin tu kufur, maksudnya membuat perkara-perkara yang menyeleweng, yang sesat, yang syirik. Jadi kita tidak wajib ikut pemimpin sebegitu rupa. Okey, faham setakat ni Kita akan masuk tajuk yang terakhir. Lepas ni kita akan belajar adab bermesyuarat. Ini yang terakhir untuk hari ini, 4.10. Fokus 4.10, bersabar dengan pemimpin. Para ulama sepakat melarang kita memberontak dengan mengangkat senjata untuk memerangi para pemimpin, terutama yang tidak jelas kekufuran atau pengingkaran mereka terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama, para ilmuwan, dia bersepakat untuk melarang kita memberontak dengan mengangkat senjata. Tak boleh angkat senjata, parang ke, senapang ke. Manakala terhadap pemimpin yang zalim, kita juga disuruh untuk bersabar, akan tetapi diwajibkan untuk mencegahnya mengikut keadaan, kesesuaian dan kemampuan kita. Bahkan kalau ada pemimpin tu zalim, kita jangan terus bunuh dia.
kita disuruh untuk bersabar. Tetapi wajib untuk cegah mengikut keadaan semasa. Okey, muka surat terakhir, muka surat 20. Ada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famituhu mitatun jahiliyah." Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, sesiapa yang melihat pemimpinnya, khalifah atau sultan atau pemimpin kerajaan Islam berbuat sesuatu yang dibenci, maka hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan ingkar jemaah, kumpulan orang Islam, satu jengkal apabila ia mati, maka matinya sebagai mati jahiliyah. Subhanallah, matinya sebagai mati jahiliyah. Baik, itu saja untuk setakat hari ini. Kita belajar apa hari ini? Kita rumuskan. Ayo kita sama-sama rumuskan. 1. Kita belajar hikmah pemimpin yang bertanggungjawab. Apa kebaikan jika pemimpin itu bertanggungjawab? Yang kedua, kita belajar implikasi tidak beradab terhadap pemimpin. Apa pula keburukan jika kita tidak beradab terhadap pemimpin? Yang ketiga, kita belajar apa? Yang ketiga, kita belajar pemimpin yang tidak wajib ditaati. Apakah pemimpin-pemimpin yang kita tidak wajib taati? Ada 4. Seterusnya kita belajar apa? Bersabar dengan pemimpin. Kita perlu bersabar dengan pemimpin. Baik, itu saja untuk hari ini. Untuk homework kerja rumah, sila salin apakah pemimpin yang tidak wajib ditaati. 4.9. Salin ciri-ciri pemimpin yang tidak wajib untuk ditaati. Itu saja untuk hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.